Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, mengisi slot kuliah zuhur pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk kenapa perlu bermazhab dan adakah perlu mazhab Syafi'i sahaja. Kerana isu bermazhab kebelakangan ini menimbulkan kekeliruan, bahkan tidak jarang juga perbalahan di kalangan umat Islam. Baik, untuk menjawab kenapa perlu bermazhab, kita kena faham terlebih dahulu mazhab itu sendiri apa sebenarnya. Baik, mazhab ini daripada perkataan bahasa Arab, iaitu root word dia, kata asasnya adalah zahaba yazhabu. Kalau terjemahkan berarti pergi. Anak-anak kita yang belajar di sekolah yang diajar bahasa Arab, ini yang basic. Misalnya zahaba Umaru ilal madrasati. Umar pergi ke madrasah, pergi ke sekolah. Apabila ditambah huruf mim, ia menjadi mazhab. Dari segi konteks bahasa Arabnya, dia telah bertukar menjadi nama tempat. Ismu makan. Kalau zahaba yazhabu berarti pergi, maka mazhab adalah tempat pergi. Tetapi zahaba yazhabu juga boleh bermakna berpandangan. Misalnya dalam kitab-kitab kita jumpa zahaba al-imamu Abu Hanifah ila kaza wa kaza. Imam Abu Hanifah berpandangan begini-begini. Wa zahaba imamun Syafi'i ila kaza wa kaza. Sementara imam kita Imam Syafi'i berpandangan begini pula. Jadi dalam konteks inilah mazhab yang kita bincangkan, iaitu bermakna pandangan, pegangan, atau dalam bahasa Inggeris school of thought. Jadi corak pemikiran seseorang imam mujtahid itu disebut sebagai mazhab. Soalan, habis itu kenapa kita ikut mazhab? Kadang-kadang orang tekankan bahawa kita dipesan oleh Rasulullah SAW supaya mengikut kepada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima, tidak akan sesat kamu selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan dua ini, kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat kitabullah wa itrati, kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah aku. Nabi SAW tidak bersabda mazhab, aku tinggalkan kepada kamu tiga perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan tiga ini, Al-Quran, As-Sunnah, dan juga mazhab. Tidak ada. Jadi timbul persoalan, kalau begitu kenapa kita ikut mazhab? Jawapannya adalah kerana kita berpegang dengan Quran dan Sunnah.
Kerana kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah lah natijahnya kita ikut mazhab. Ini perlu diuraikan. Sebab ada orang tidak boleh connect. Apa kaitan Al-Quran dan Sunnah dengan mazhab? Dia tidak perasan. Jadi, salah satu dari dua natijah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sebenarnya adalah mazhab. Jadi kalau orang tu kata, kita tak ikut mazhab, kita ikut Quran dan Sunnah, ini pelik. Kenapa? Kerana Quran dan Sunnah itu adalah produk daripada kerana mazhab itu adalah produk daripada mengikut Quran dan Sunnah. Bila-bila masa para ulama pergi pada Quran dan Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua natijah. Satu mazhab dan satu lagi namanya adalah ijma'. Lebih-lebih lagi kita ikut mazhab kerana konsep mazhab ini diiktiraf oleh Rasulullah SAW sendiri. Mana kalau kita kata nak ikut sunnah, Nabi SAW, sunnah Nabi sendiri mengiktiraf mazhab. Mungkin ada orang kata, ustaz ni berbohong kot. Zaman sekarang orang tuduh ustaz berbohong. Dulu kalau ustaz cakap orang percaya, sekarang tak. Ustaz kena cek dulu. Ustaz ni cakap betul ke tidak. Mana ada mazhab zaman Nabi, ustaz? Macam mana Nabi boleh iktiraf? Benda belum wujud lagi. Betul kalau kamu bayangkan mazhab itu adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, memang betul belum wujud lagi di zaman Nabi SAW mazhab-mazhab ini. Yang kita maksudkan diiktiraf itu adalah konsep. Konsep atau asas prinsip bermazhab itu telah diiktiraf oleh Nabi SAW sendiri. Baik, kembali. Kenapa perlu bermazhab? Jawapan, kerana kita perlu ikut Quran dan Sunnah. Kalau kita tak perlu ikut Quran dan Sunnah, tak perlu ikut mazhab. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber wahyu yang menjadi sumber utama pegangan umat Islam. Berpegang kepada dua sumber utama inilah yang melahirkan pelbagai mazhab ini. Natijah, salah satu dari dua kemungkinan. Bila-bila masa kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, akan berlakulah yang dinamakan ijma' ataupun khilaf. Iaitu bila para alim ulama nak faham hukum, nak berfatwa, mereka akan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ada kalanya apabila para alim ulama pergi kepada Al-Quran dan Sunnah, semua mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sama. Bila semua ulama memahami Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sama, maka mereka akan mengeluarkan fatwa yang sama antara satu sama lain. Maka fatwa yang sama dalam sesuatu isu inilah yang dipanggil ijma', kesepakatan, konsensus. Tetapi tidak jarang berlaku bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ini faham begini. Ulama yang seorang lagi dia kaji, tengok Quran, tengok hadis, dia faham lain. Bila ulama berbeza kefahaman terhadap Quran dan Sunnah, maka fatwa yang keluar juga berbeza. Mungkin yang dikata sunat, yang dikata tidak. Yang dikata sah, yang dikata batal. Maka inilah dinamakan khilaf. Akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan, sama ada sepakat, namanya ijma', atau berbeza pandangan, namanya khilaf. Maka pandangan-pandangan yang berbeza dalam khilaf inilah yang dinamakan mazhab. Jadi kalau kata kita ikut Quran Sunnah, jangan ikut mazhab, ini luculah. Maknanya kamu nak ikut Quran dan Sunnah, tapi kamu tak nak ikut produk daripada Quran dan Sunnah. Mazhab ini salah satu dari dua produk Quran dan Sunnah, sama ada ijma' ataupun khilaf tadi. Ijma' adalah natijah pertama yang mungkin berlaku apabila para ulama merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, iaitu setelah merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, semua mereka sampai kepada kefahaman yang sama, lalu berfatwa dengan fatwa yang sama. Fatwa yang sama dan disepakati inilah yang dinamakan sebagai ijma'. Natijah yang kedua adalah khilaf, iaitu apabila para ulama merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, mereka sampai kepada kefahaman yang berbeza. Lalu mereka berfatwa dengan fatwa yang berbeza. Fatwa-fatwa yang berbeza inilah dinamakan mazhab. Baik. Kenapa berlaku khilaf? Habis sumber rujukan sama, Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa masih khilaf? Banyak punca dia. Salah satu adalah khilaf di dalam memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni sebenarnya maksud dia apa? Adakah maksud dia A ataupun B? Nanti kita akan berikan contoh yang lebih terperinci insya-Allah bagaimana boleh berlaku khilaf dalam memahami Al-Quran. Ada kalanya khilaf dalam menerima dan berinteraksi dengan hadis. Ada para alim ulama dia kaji, dia kata hadis ni tak boleh terima.
sebab perawi dia ada masalah. Ulama lain tengok, dia kata perawi ni tak ada masalah bagi saya, dia okey, maka diterima hadis itu. Dan kadang-kadang cara berinteraksi dengan hadis sama-sama terima, tapi di sisi para ulama ni mereka mendahulukan hadis yang macam ini berbanding hadis macam ini, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan misalnya. Jadi cara berinteraksi dengan hadis juga memberi kesan. Yang ketiga, khilaf di dalam memahami uslub Quran dan Sunnah. Misalnya kalau didatangkan secara umum, adakah kekal umum ataupun kita anggap khusus dulu, atau tunggu dalil khusus baru kita khususkan, ataupun kalau datang dengan larangan, adakah haram dulu ataupun bagaimana. Ini dalam memahami uslub, yakni cara Quran dan Sunnah. Dan boleh jadi juga khilaf dalam mengenal pasti hukum yang tiada nas. Tidak ada nas yang direct dalam Quran dan hadis tentang perkara tersebut, seperti misalnya hukum memindahkan organ, tidak ada nas yang khusus. Misalnya hukum kita terlibat dengan cryptocurrency, tak ada nas yang khusus. Bahkan hukum minum air ketum, simple je, minum air ketum, tak ada dalam Quran dan hadis cerita tentang air ketum. Jadi ulama mungkin khilaf dalam mengenal pasti hukum perkara-perkara ini. Baik, contoh dua kemungkinan ini berlaku. Apa maksud dua kemungkinan? Ijma', sepakat, dan khilaf, berbeza pandangan. Iaitu dalam memahami satu ayat Al-Quran berkaitan dengan iddah. Iddah yakni waiting period, tempoh perempuan apabila dicerai oleh suami, dia ada tempoh yang dia itu masih boleh dirujuk oleh suami dia kalau tolak yang raj'i, dan dia tidak boleh lagi dipinang, apatah lagi berkahwin dengan orang lain. Ini namanya iddah. Jadi nak tahu perempuan kalau dicerai oleh suami, waiting period dia tu, tempoh menunggu dia tu berapa lama. Jadi ulama tentulah nombor satu mereka akan rujuk pada Quran dan hadis. Rupa-rupanya dalam Quran dah sebut dengan jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Surah Al-Baqarah ayat 228. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali quru. Salasata quru. Ini tempoh menunggu. Jadi merujuk pada ayat Quran ini berlaku ijma'. Ijma'nya di mana? Ijma'nya pada memahami kalimah salasata. Kerana kalimah salasata ni dari segi makna ada satu makna je, iaitu 3. Maka semua para fuqaha yang mujtahidin yang mampu berinteraksi direct dengan Quran dan Sunnah memahami kalimah tersebut dengan makna yang sama, iaitu 3. Maka keluar fatwa sama. Semua ulama berfatwa bagi perempuan yang merdeka yang bukan hamba, tempoh iddah dia adalah 3 quru. Tidak ada yang kata 2, tidak ada yang kata 4. Kerana salasata tu sangat jelas. Baik. Masalah timbul di dalam memahami perkataan quru. Kerana qur'un ni jamak, plural. Kalau singular dia adalah qur'un. Qur'un diistilahkan sebagai kalimah mushtarakah, iaitu satu perkataan yang dikongsi makna oleh lebih pada satu makna. Dalam bahasa Melayu ada juga. Saya bagi contoh, misalnya perkataan kaki. Apa makna kaki? Salah satunya adalah anggota badan. Kenapa lama tak nampak datang masjid? Oh, saya sakit kaki. Orang fahamlah, itu anggota badan. Tapi kalau isteri pesan, nanti bang kalau pergi kedai kain, kedai ni belikan 5 kaki kain, itu kan bukan anggota badan. 5 kaki di situ ukuran. Engkau kalau dengar dia cakap boleh, tapi dengar je lah. Percaya jangan, dia tu kaki pembohong. Bukan dia bohong dengan kaki. Mulut yang bercakap bahala kaki berbohong, tak masuk kaki di situ orang yang suka melakukan satu perbuatan. Kaki berbohong maknanya suka berbohong. Itu contoh Satu kalimah sama, eja sama, bunyi sama, makna lain. Dalam bahasa Arab juga sama, banyak perkataan-perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna. Jadi dalam kes quru ini dikongsi oleh 2 makna. Salah satu daripada makna quru adalah suci daripada haid, dan satu lagi maknanya haid. 2 makna yang bertentangan. Perempuan tu haid dia tu dinamakan quru. Bila dia suci daripada haid, suci dia daripada haid juga dinamakan quru. Maka di situ timbullah persoalan di kalangan para fuqaha, mana satu daripada 2 makna tadi. Yang dimaksud dalam Al-Quran, adakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Maka para ulama bila dalam keadaan macam ni, mereka terpaksa kerja lebih. Kalau salah satu tadi tenang saja, tak payah kerja lebih.
Tapi bila ada keraguan dari segi makna, dari segi ini ayat Quran tidak ada keraguan. Itu kita kena faham ya. Ada setengah orang dia kata, ini ayat Quran Ustaz, mana boleh ada keraguan? Dari segi itu daripada Allah Ta'ala, daripada Nabi, tidak ada keraguan. Tetapi apa makna ayat, apa makna perkataan, Al-Quran juga boleh berlaku keraguan. Contohnya di sini, ragu-ragu, haid atau suci. Maka ulama akan rujuk pada ayat Quran lain. Kerana ayat Quran sesama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Ulama akan rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Dan ulama juga terpaksa rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Saya masih ingat masa saya tahun 5 di UIA, LLB Syariah, kita belajar tentang isu ini, sampai ulama bincang, salah sata kuru, salah sata muannas, maka kuru itu mestilah muzakkar, kerana adat dan makdud mesti berbeza. Yang muzakkar antara haidah dan tuhuru adalah at-tuhuru. Sampai macam itu ulama berbincang, tapi masih khilaf. Akhirnya ulama mazhab Hanafi berpandangan bahawa kuru bermakna haid, keluarlah fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Sementara fuqaha yang mengikut kaedah Imam Syafi'i memahami kuru dengan makna suci daripada haid, keluarlah fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Jadi perbezaan fatwa ini disebut khilaf, dan fatwa yang berbeza-beza ini dipanggil mazhab. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, ya, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, masih berlaku 2 mazhab. Jadi sangat pelik kalau orang tu kata, kita hanya ikut Quran hadis, jangan ikut mazhab. Ini ikut Quran. Bukan ikut Bible, bukan ikut Taurat, ikut Quran. Tapi masih berlaku 2 mazhab. Kerana makna daripada perkataan itu tidak jelas. Ada 2 makna. Baik, tadi saya telah sebutkan, kalau orang tu sampai tidak mahu ikut mazhab, maknanya dia tidak ikut sunnah. Ya, tidak ikut mazhab berarti tidak ikut sunnah. Kerana mazhab ini diiktiraf di zaman Rasulullah SAW oleh Rasulullah sendiri. Okey, jadi kita bawa contoh ke orang petikai. Okay. Okay. Saya untuk menjimatkan masa, saya terus baca terjemahan sahaja ya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, 2 orang lelaki keluar bermusafir, kemudian masuk waktu solat dan tidak ada air untuk mereka berwudu, maka ketika itu mereka beramal. Ini saya terjemah secara sekali dengan huraian ya. Lalu mereka beramal dengan dalil ayat Al-Quran. Allah telah berfirman dengan jelas, dalam keadaan tidak ada air boleh tayamum ya, fatayammama. Lalu mereka pun tayamum, beramal dengan dalil. Lalu mereka itu solat, kemudian mereka jumpa air, dan waktu sembahyang masih ada. Dah solat dengan tayamum tadi, tiba-tiba jumpa air dan waktu solat masih berbaki. Ketika itu dalil tak jelas, tidak ada dalil. Dalil kata kalau tak ada air, bertayamum dan dah berwudu, itu jelas. Tetapi dalil yang mengatakan kalau dah sembahyang dengan tayamum, tiba-tiba jumpa air, kena solat lagi sekali atau tidak, di situ dalilnya tidak jelas. Maka oleh kerana dalil tidak jelas, masing-masing sahabat itu beristihad. Maka satu orang itu mengulang solat, dia ambil air itu berwuduk dan dia solat lagi sekali. Walam yu'idil akhar, yang seorang lagi dia kira pakai jadi yang sekali itulah. Summa ataya Rasulullah SAW. Lalu kedua lelaki tadi, sahabat tadi berjumpa dengan Nabi SAW. Fazakara zalika. Lalu mereka pun ceritalah, ya Rasulullah tadi berlaku macam ni. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada yang tidak ulang solat, yakni yang dia solat sekali saja. Asabtas sunnah. Yang kamu buat tu kena dengan sunnah. Mana dah jadilah tu yang solat satu kali tu. Bayangkan di zaman kita ni ada segelintir umat sendiri, kalau satu amalan itu sunnah, dia automatik anggap amalan lain tu mesti bid'ah. Sebagai contoh mudah ya, membaca suratul kahfi pada hari Jumaat itu sunnah, atau malam Jumaat itu sunnah. Kenapa? Nabi SAW bagi galakkan. Lalu dia berfikir, oh kalau macam tu baca Yasin malam Jumaat itu bid'ah. Itu sesat. Tidak begitu. Dia tidak automatik satu sunnah, satu lagi bid'ah. Yang tak ulang solat, Nabi kata ikut sunnah, bagus. Nabi tidak bersabda kepada yang solat 2 kali, kamu ni buat bid'ah. Tidak. Nabi bersabda, lakal ajru marrataini. Bagi kamu pahala 2 kali. Ini menunjukkan Nabi SAW mengiktiraf perbezaan pandangan.
Bayangkan, satu kata tak solat, maknanya solat sekali saja, Nabi kata betul. Tapi yang solat 2 kali pun, Nabi tidak kata tak betul. Bahkan Nabi kata, bagi kamu dapat pahala 2 kali. Berarti Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan dalam keadaan dalilnya tidak ada. Bahkan, ada juga kejadian, dalil ada. Tetapi sahabat berbeza dalam menafsirkan dalil pun Nabi raihkan. Itu kejadian yang berlaku selepas peperangan Al-Khandaq, iaitu peperangan Parit. Dikenali juga sebagai Al-Ahzab. Tentera bersekutu datang menyerang kota Madinah. Lalu Nabi SAW ketika itu setelah berbincang menggunakan strategi menggali parit supaya musuh susah untuk lepas masuk. Jadi sepatutnya dalam peperangan sedemikian, semua rakyat Madinah kena bersatu mempertahankan kota Madinah. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah dalam peperangan itu bersekongkol dengan musuh. Ini kalau dalam undang-undang moden dipanggil treason, pengkhianatan besar. Biasa banyak negara hukuman mati. Setahu saya di Malaysia tidak ada istilah treason. Dalam penal code ada satu kesalahan, diistilahkan waging war against Yang di-Tuan Agong, melancarkan perang terhadap Yang di-Tuan Agong. Pernah digunakan dalam kes Al-Ma'unah dan terbaru dalam kes pemberontak Sulu. Jadi treason ataupun apa istilah dia pun bahaya. Kerana ia mengkhianati kepada keselamatan negara. Lalu Nabi SAW menghantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah. Lalu Nabi SAW memberi arahan yang jelas, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Maknanya dalil dah ada. Dalil untuk beramal tentang solat asar pada hari itu dah ada. Akan tetapi apabila masuk waktu asar dan mereka masih dalam perjalanan, sebahagian nak solat dan sebahagian kata tak, kita tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru kita solat. Sebab Nabi dah pesan tadi, jangan satu orang pun solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jadi kita kat sana baru kita solat. Yang sebahagian kata bukan maksud Nabi macam itu. Maksud Nabi SAW, jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah tu, maksudnya kita itu berjalan dengan cepat. Sekira-kira asar kita dah sampai sana. Tapi since kita terlambat, kita solat dulu sebab ada dalil dalam Quran. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat kata seorang mukmin merupakan kewajipan yang berwaktu. Jadi masing-masing ada dalil. Ya, yang ni berpegang dengan zahir hadis, yang satu berpegang dengan kalau dari segi undang-undang dia panggil purposive approach. Dia tengok apa tujuan Nabi cakap macam tu. Bukan tak bagi solat dalam waktu, tapi suruh jalan cepat. Yang seorang lagi literal approach. Jadi bila sampai fazukira zalika li Nabi SAW, diceritakan kisah yang berlaku itu pada Nabi SAW, falam yu'annif wahidan minhum. Maka Nabi SAW tidak mengkritik salah satu pun daripada dua. Kita jangan. Kita punya pendapat je betul. Tak boleh kita ditegur, tak boleh kita dikritik. Kita sampai mencaci maki orang yang mengkritik kita, jangan. Nabi SAW telah menunjukkan contoh bahawa dalam memahami dalil pun masih boleh berlaku perbezaan kefahaman. Baik. Jadi bila tak faham konsep ini, di zaman kita ni muncullah soalan-soalan yang lucu. Saya difahamkan kuliah ni akan sampai 2. Jangan ikut saya, ikut lagi kecil. 2 suku 2 suku jadi insyaAllah saya tidak akan lebih pada 2 suku. Ada kuliah zuhur, kita fahamlah tuan-tuan nanti ada yang nak masuk kerja, nak uruskan perniagaan dan sebagainya. Jadi bila tak faham konsep bermazhab ini, timbul di zaman kita ni soalan-soalan yang lucu. Walaupun lucu tapi tak kena gaya, orang boleh keliru. Misalnya ada orang bertanya, kata dia Nabi SAW dulu solat ikut mazhab mana? Kita sekarang kan banyak kan di Malaysia ni solat ikut mazhab Syafi'i. Kawan-kawan kita yang Bangladesh, Pakistan, mereka ikut mazhab Hanafi. Ada kawan daripada Morocco, Maliki. Orang-orang Arab kata tu Hambali. Jadi dia tanya, kita ni sembahyang ikut mazhab ni, mazhab tu. Nabi SAW dulu sembahyang ikut mazhab mana? Loh, soalan ni tak relevan. Tak sepatutnya ditanya. Lebih-lebih lagi oleh orang bijak pandai. Kalau orang kampung tanya, kita masih faham. Kalau sampai dah ada PhD, Sahibul Fadilah dan sebagainya, masih tanya soalan macam ni lucu.
Kerana yang pasti Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda bercakap pun tidak ikut hawa nafsu. Kalau baginda bercakap berarti wahyu yang diwahyukan. Takkanlah baginda sembahyang ikut suka hati. Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Soalan. Habis itu kenapa kita ikut mazhab? Pertama, sebab kita tak dapat wahyu. Yang dapat wahyu Nabi. Jadi Nabi sembahyang ikut wahyu. Kita ni nak sembahyang ikut Nabi. Ikut Nabi betul lah. Nabi ikut mazhab. Sebab Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Naklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Sekarang ni siapa antara kita boleh angkat tangan tak yang lihat Nabi solat? Tuan Imam? Tuan Imam sembahyang macam tadi? Bukan sebab lihat Nabi solat macam tu? Habis Tuan Imam ikut mazhab juga? Ini dia punya logik dia. Sebab bila kita diperintahkan supaya solat ikut Nabi SAW, sebagaimana lihat Nabi solat, tidak ada antara kita yang lihat Nabi solat. Yang lihat Nabi solat itu adalah para sahabat. Lalu para sahabat menunjukkan kepada tabi'in. Macam inilah dulu masa kami solat dengan Nabi. Maka tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Antara tabi'in imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab menyampaikan kepada murid-murid. Murid-murid menyampaikan kepada guru murid-murid seterusnya. Sampailah ke zaman kita sekarang. Jadi kalau kita nak sembahyang ikut cara Nabi SAW, yang tinggal di zaman kita adalah 4 mazhab. Yang bersambung sanad sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW, tinggal 4 mazhab. Habis mazhab yang lain tak bagus ke Ustaz? Bagus, Masya Allah, hebat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memuji satu orang ulama bernama Imam Laith bin Sa'ad. Ya, rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i, Imam Laith lebih faqih, lebih mahir hukum fiqh berbanding Imam Malik. Bayangkan. Padahal Imam Malik guru beliau. Tapi beliau jujur saja puji bahawa Imam Laith lebih faqih lagi. Tapi mana mazhab Imam Laith sekarang? Tidak ada. Tak sampai. Pupus. Maka kita ikut mazhab kerana nak ikut Nabi SAW. Habis kenapa beza-beza? Kan kita dah terang tadi. Kadang-kadang hadis ni diterima oleh ulama' ni, tak diterima oleh ulama' ni. Kadang sama-sama terima, faham macam lain. Kadang-kadang hadis ni memang beza-beza. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW sujud, turun lutut dulu. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW sujud, turun tangan dulu. Dan tak mustahil Nabi SAW melakukan kedua-duanya. Maka melakukan salah satu masih ikut sunnah Nabi SAW. Pesan seorang ustaz kata dia yang jangan diikut adalah sembahyang tu sujud kepala dulu. Itu baik. Itu memang tidak ikut sunnah. Ikut lutut dulu, ikut tangan dulu, itu masih ada ikut sunnah. Ada pula yang futuristik, yang tadi historical. Historical. Nabi dulu sembahyang mazhab mana? Kita dah terangkan. Ada yang futuristik. Dia kata kita sekarang ikut mazhab ni, mazhab tu. Nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia. Agak-agak Nabi Isa ikut mazhab mana? Ini kan soalan lucu. Kamu nak meneka-neka Nabi Isa alaihissalam ikut mazhab mana? Dah kenapa? Kita ambil yang pasti saja. Kenapa kita ambil yang meneka-neka? Yang pasti Nabi Isa alaihissalam bila turun ke dunia akan memerintah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkah sama macam kita? Kita sekarang wajib beramal dengan syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi kita beramal dengan syariat Nabi Musa, Nabi tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama. Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia nanti akan memerintah ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni pun kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana cara dia? Tunggu Nabi Isa turun dulu Ustaz. Saya nak tengok nanti Nabi Isa kalau sembahyang subuh dibaca kunut ke tidak. Kalau Nabi Isa baca kunut, mau saya baca. Kalau Nabi Isa tak baca, saya tak baca. Tu bila bang Nabi Isa nak turun? Abang nak subuh besok dah. Besok ni dah abang nak sembahyang subuh. Nak tunggu Nabi Isa tu belum tentu lagi. Tahkan abang meninggal pun Nabi Isa belum turun lagi. Maka umat Islam semenjak daripada dulu sampai sekarang dia ikut syariat Nabi Muhammad merujuk kepada Quran, Sunnah. Daripada Quran Sunnah diikut ijma' dan qiyas dan seterusnya. Maka itulah bila kita pergi pada Quran dan Sunnah, ada kalanya berlaku ijma' dan tidak jarang berlaku mazhab. Jadi ini soalan-soalan yang tak relevan. Kalau ditanya oleh orang yang ada PhD, kita tanya ini PhD doktor filosofi ke permanent head damage, tanya soalan macam ini kan? Tak perlu tanya soalan macam ini. Soalan ini perlu tanya. Kenapa 4 mazhab? Kita telah terangkan tadi, asalnya ulama-ulama mujtahidin termasuk di kalangan para sahabat ramai, bukan hanya 4 orang. Jadinya boleh ikut.
Mana-mana ulama mujtahid ni kita boleh ikut. Tidak mesti 4 orang. Itu asal. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, semua mazhab-mazhab yang wujud itu telah pupus. Mana tak sampai kepada kita secara sempurna. Mungkin kita pernah dengarlah Sayyidina Ibn Abbas pernah berfatwa macam ni, Sayyidina Ali pernah berfatwa macam ni, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak pernah fatwa macam ini. Tapi secara sempurna tak sampai. Maka tak boleh ikut. Kerana boleh jadi pertama kita tidak tahu asas fatwa dia. Yang kedua mungkin dia telah rujuk. Biasa ulama tukar fatwa. Masyhur Imam Syafi'i rahimahullah taala ada qaul qadim, fatwa lama dah tinggal, dan qaul jadid, fatwa baru. Itu ulama sahabat Imam Syafi'i rahimahullah taala tukar fatwa biasa. Dan boleh jadi fatwa itu adalah pengecualian dalam keadaan yang tertentu. Kadang-kadang orang tak tahu beza. Ada ulama kita menfatwakan dalam keadaan yang terdesak, nak keluar daripada masalah khilaf dan sebagainya, perempuan tu taklidlah mazhab Syafi'i, menikahkan diri dia sendiri. Dalam keadaan terdesak, kamu misalnya stranded di pulau berdua saja, lelaki dan wanita, nak cari mana wali? Nak cari mana saksi? Ya, maka daripada berzina, taklid. Jangan difahami ini sebagai fatwa umum. Saya menyarankan mana-mana perempuan nak kahwin, kahwin saja tak boleh wali. Ini tak faham. Atau sengaja spin atau apa, wallahu alam lah. Tetapi secara sempurna itu tak sampai, jadi kita tidak tahu. Ini mungkin sebenarnya pengecualian yang difatwa itu dalam kes tertentu, bukan untuk umum. Maka kita ikut yang sampai secara sempurna dan mutawatir riwayatnya, takdir Allah tinggal 4 ni. Maka kita ikutlah salah satu daripada 4 mazhab. Mesti mazhab Syafi'i kah? Ini soalan dalam tajuk dia. Pertama, kenapa perlu bermazhab, dan mesti ikut mazhab Syafi'i kah? Sikit mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kata tak sah, mazhab Syafi'i kata macam ni. Mesti ikut mazhab Syafi'i ke? Jawapan dia asalnya tak mesti. Dari segi asal teorinya yang kita mesti ikut adalah Quran dan Sunnah. Mazhab Syafi'i ini adalah salah satu natijah daripada usaha ulama nak ikut Quran dan Sunnah. Tak mesti ikut mazhab Syafi'i asalnya. Boleh taklid pada mana-mana ulama yang mujtahid. Seperti nak taklid Imam Abu Hanifah, nak taklid Imam Malik, boleh Imam Ahmad bin Hanbal, boleh. Bahkan secara umumnya orang awam dia sebenarnya tidak ada mazhab. Orang awam ni ikut mazhab mufti dia. Tanya macam ni, mufti jawab macam ni. Kita tak tahu pun mufti itu berfatwa ikut mazhab mana. Jadi hakikatnya mazhab orang awam ni mazhab mufti dia. Bukan mazhab Syafi'i ke Hambali Maliki, tidak sebenarnya. Kalau mufti dia berfatwa dengan mazhab Maliki pun dia tak tahu. Jadi dari segi praktikal, mazhab orang awam adalah mazhab mufti dia. Habis itu kenapa bising-bising ikut mazhab Syafi'i ni? So called mesti ikut mazhab Syafi'i ni kerana sekurang-kurangnya 2 sebab. Pertama, beramal mesti ikut ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dalam Quran kata jangan kamu ikut benda yang kamu tak ada ilmu. Haram, Allah larang. Dalam matan Zubair bin Raslan disebutkan syair, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang tanpa ilmu beramal ia, amalnya tertolak, tidak diterima. Maka kita ikut mazhab Syafi'i itu kerana kita ada ilmu, kita belajar mazhab Syafi'i. Bukan alim pun, tapi kita tahulah ini cara sembahyang ikut kitab Syafi'i, ini cara zakat, ini cara nikah, ini cara berjihad, ini cara apa, sebab kita ada ilmu. Adapun mazhab lain kita tak belajar. Kerana yang ramai dalam negara kita ni tok guru mazhab Syafi'i. Takdirlah kalau kita lahir di Malaysia tapi kita memang berguru dengan guru mazhab Hanafi, mungkin kita jadi Hanafi. Tapi kalau macam kita sekarang, rata-ratanya walaupun kita bukan alim, bukan pakar, tapi yang kita tahu bab sembahyang, bab puasa itu kebanyakannya mazhab Syafi'i. Maka itulah ilmu yang kita beramal. Walaupun atas jalan taklid, tapi taklid dengan ilmu. Bukan taklid tanpa ilmu. Jadi kalau taklid tanpa ilmu itu risiko. Akan jadi tertolak. Yang kedua, kerana taat kepada pemerintah. Apabila pemerintah buat undang-undang, dikata untuk tujuan di negeri Pahang ini, maka hukum syarak adalah yang qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i atau tidak sesuai dilaksanakan, pergi kepada pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i dan baru. Jadi pemerintah dah tetapkan. Maka atas dasar wajib taat kepada pemerintah pada perkara yang bukan maksiat, maka itu kita kena ikut pada mazhab Syafi'i bila pemerintah telah pilih mazhab Syafi'i. Begitu.
Asalnya secara teori boleh ikut mana-mana mazhab ulama mujtahid. Tapi kalau nak taklid, pastikan bertaklid masa beramal. Jangan dah berlaku baru, oh saya taklid mazhab ni, saya taklid mazhab ni. Jangan. Oh, dah sesentuh, alamak nak kena ambil wudu. Ada mazhab kata tak batal. Oh ya ke? Macam tu saya ikut yang tu lah. Bukan. Dari awal kita sudah tahu, oh ada mazhab yang mengatakan sekadar bersentuh tidak batal. Jadi saya fikir saya nak urusan tawaf ni, kalau saya berpegang mazhab yang saya sedia ada ni, mungkin ada kesukaran. Jadi untuk kali ini saya berwudu dan saya bertaklid kepada mazhab yang mengatakan bersentuh semata-mata tidak batal. Jadi itu cara bertaklid. Bukan dah berlaku baru kita kata, oh saya ikut mazhab ini, saya ikut mazhab sana. Itu namanya tasyahhi, mengikut hawa nafsu, ya, dilarang. Baik, jadi masa tinggal lebih kurang 9 minit. Saya cuba cover 3 dakwaan ini. Pertama, dakwaan mengatakan haram bermazhab. Yang kedua, tidak perlu bermazhab. Dan yang ketiga, kata dia, saya bukan tak bermazhab, saya bermazhab tapi tidak terikat. Yang mana yang saya tengok kuat dalil dia, itu saya ikut. Ketiga-tiga dakwaan ini batil. Ketiga-tiganya batil. Yang mendakwa bermazhab itu haram, itu mengharamkan sesuatu yang diiktiraf oleh Nabi SAW dan tidak pernah diharamkan oleh para alim ulama sebelum ini. Para alim ulama tidak mengharamkan, bahkan mereka berfatwa. Mereka tahu orang akan ikut fatwa mereka. Itulah namanya bermazhab. Mereka tidak pernah kata, cuma mereka itu tawaduk. Mereka kata kalau kamu dapati, dan yang mereka kata kalau kamu tu ulama juga. Fatwa saya ini bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan hadis, buanglah fatwa saya ini, ikutlah hadis. Tapi untuk dapat level sampai boleh tahu fatwa ini bercanggah tidak, itu level ulama sebenarnya. Bukan level kita baca terjemahan hadis, oh ni fatwa Imam Syafi'i bercanggah dengan hadis ni. Bukan. Ya, ada kalanya kita tidak faham dan kita tidak tahu. Baik, tidak perlu bermazhab kata dia, kerana sudah ada Quran dan hadis. Ini juga tidak betul. Kalau kita telah terangkan bahawa mazhab itu sendiri adalah salah satu natijah daripada mengikut Quran dan hadis. Yang mengatakan bermazhab tapi tidak terikat, saya ikut dalil, saya tak bermazhab, tak betul. Yang sebenarnya kamu sedang ikut mazhab kamu sendiri. Sebab kamu yang kaji dalil. Kamu tu faham bahasa Arab kah? Mahir kah nahwunya? Kamu tahukah ilmu usul fiqh, ilmu istinbat hukum? Kamu tahukah nasakh mansukh? Kamu tahu tah yang am ke khas? Ini mutlak ke muqayyad? Kalau kamu tak tahu, maka cara kamu berinteraksi dengan dalil itu cara yang haram. Jadi sebagai kesimpulan, ada 3 pilihan dalam bermazhab. Pertama, kita ikut mazhab guru kita. Yang mana guru mengambil daripada gurunya bersambung-sambung sampai kepada murid-murid imam-imam mazhab, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru kepada imam mazhab, sampai kepada tabi'in atau pada sahabat, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan pertama, dan seperti ini tinggal 4 mazhab. Jadi orang tanya, saya nak amal 4-4 boleh ke Ustaz? Itu macam mana kamu nak amal 4-4 tu? Ya. Contohlah, kunut subuh ada 2 mazhab besar. Satu kata sunat, satu kata tak sunat. Kamu nak amal semua yang mana satu? Kan satu juga akhirnya kamu pilih. Yang dikatakan amal 4-4 ni, kalau sepakat, ketika itu kita raikan yang boleh mengamalkan 4-4. Contohnya, sapu kepala sikit, mazhab kita kata dah sah. Mazhab lain kata tak sah, kena setapak tangan. Ada mazhab lain kata tak, setapak tangan pun belum sah, kena semua. Maka kita tu meraikan ke semua, kita sapu semua. Bila kita sapu semua, semua mazhab kata sah. Ya. Aku terima nikahnya, semua kata sah. Aku terima saja, satu mazhab kata tidak sah. Kalau kita meraikan khilaf, kita cakap aku terima nikahnya. Selesai. Semua mazhab kata okey, sah. Tapi kalau aku terima saja, 3 mazhab kata bolehlah, masih sah lagi. Satu mazhab kata tidak sah. Maka itu tidak meraikan khilaf. Ya, baik, lebih-lebih lagi kalau yang kata tidak sah itu mazhab yang dipakai dalam negeri kita, itu lebih membimbangkan. Sebab itu pilihan daripada pemerintah. Baik. Atau pilihan yang kedua, ada yang kata saya bukan apa Ustaz, saya ni lebih selesa ikut apa yang pensyarah saya cakap. Sebab pensyarah saya dia ada PhD. Imam Syafi'i tidak ada PhD. Jadi apa yang pensyarah saya kata dalam isu ni
pandangan Imam Syafi'i yang kuat, saya ikut. Kalau dia kata tak, dalam isu ni pandangan Imam Abu Hanifah lebih kuat, saya ikut. Berarti kamu bukan tidak bermazhab, cuma kamu bermazhab dengan mazhab guru kamu, pensyarah kamu. Adakah dia sampai level mujtahid? Adakah dia memenuhi syarat mujtahid? Itu kamu kena hati-hati. Kalau pun dia ada PhD, belum lagi mujtahid. Kalau dia tidak memenuhi syarat mujtahid dan dia berijtihad, ini kuat, ini tak kuat, maka ijtihad dia batal. Siapa belajar usul fiqh, idzan tafas syartu intafal masyrut. Bila ternafi syarat, maka yang disyaratkan itu juga ternafi. Macam kita sembahyang tak cukup syarat. Sembahyang je lah, asal sembahyang, wuduk tak ada, tak sah. Memang nampak macam kamu sembahyang. Dari segi syarat tidak sah kerana syarat tidak dipenuhi. Ikut je lah janji dia ada PhD. Tak, dia tu syarat mustahid atau tidak. Kalau dia kata kita boleh taklid, tu lain. Di dalam bab ni kita boleh taklid mazhab Hanafi. Tak apa, sebab Imam Abu Hanifah mujtahid. Baik. Pilihan yang ketiga, kata dia, saya Ustaz, saya ni jenis tidak taksub. Yang mana saya nampak dalil kuat, saya pegang. Kalau Imam Syafi'i kuat dalil dia, saya ikut. Kalau pun syarah saya sendiri pun saya tengok dalil dia tak kuat, saya tak ikut. Saya jenis tak taksub. Ya ke bang? Abang ni taksub pada pandangan sendiri. Yang abang fikir betul tu je betul. Dah abang mengaji setakat mana bang? Wah, saya adalah usrah 7 kali. Astagfirullah, usrah 7 kali dah boleh nilai Imam Syafi'i. Ini bimbang masuk dalam hadis Nabi SAW. Ajrukum alal futya, ajrukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani dari kalangan kamu berfatwa. Bahasa Arab lintang pukang, fa'il maf'ul pun tak tahu, usul fiqh tak pernah belajar, asbab nuzul tak pernah tahu, ilmu hadis tak faham. Ya. Akhirnya nak berfatwa itu sangat berani. Tapi berani masuk neraka jahannam. Ya, na'udzubillahi min zalik. Jadi moga-moga sedikit pengisian tentang kenapa perlu bermazhab dan adakah mesti ikut mazhab Syafi'i yang saya huraikan sedikit sebanyak tadi. Allah jadikan sebab kefahaman dan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.